嘅題目就係相信主耶穌基督，你全家人得救。 Dengan tema khotbah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan olehnya. 請嘅福音上嚟。 Pada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. 亲爱弟兄姐妹们，早安！ Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. 当我们还没有听神的话，我们要先祷告。 Sebelum kita berdoa, mari kita yang dapat berlutut, dipersilakan berlutut. 当我们进入祷告的时候，你们会能够跪下来的，请你们跪下来。 Setelah berlutut, mari kita mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Yesus menghapus dosa kita. 当我们跪下来在神的面前，我们来认我们的罪，直到我们的罪不会拦阻我们的祷告。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 我们在天上的父，我们来到你的面前， Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu. 我们很高兴，因为你给我们永生，在你的独生子主耶稣里面。 Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami hidup yang kekal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. 主耶稣基督已经诞生在这个世界， Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. 他为我们完全你的律法， Dia telah mewakili kami mentaati secara sempurna hukum-Mu. 他也是为我们的罪在十字架被人家钉死， Dia juga telah mewakili kami mati di atas kayu salib. 通过他的宝血，我们的罪能够得赦免。 Dan melalui darahnya yang kudus, dosa kami dapat diampuni. 主耶稣不是单单为我们的罪死，他埋葬第三天，他复活。 Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk kami, tetapi Dia telah dikuburkan dan pada hari ketiga Dia telah bangkit. 从死人中复活，他现在有荣耀的身体， Dia telah bangkit dari kematian dan sekarang Dia telah memiliki tubuh yang mulia. 他已经打败死亡， Tuhan Yesus telah mengalahkan 我 kematian, 们人最后的仇敌， yaitu musuh terakhir manusia. 我们人不能打败死亡， Kami manusia tidak dapat mengalahkan 单 kematian. 单主耶稣能够打败死亡。 Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat 我 mengalahkannya. 们感谢你，我们无论是罪人，但是你已经拯救我们。 Kami bersyukur kepadamu walaupun kami adalah orang berdosa, tapi Engkau telah menyelamatkan kami. 求你怜悯我们， Ampunilah kami 用耶稣的宝血洗净我们的罪。 dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah dosa-dosa kami. 今天早上我们要敬拜你， Pada pagi ini kami menyembah Engkau. 我们交托在这里的机会，在小孩子们的机会， Kami menyerahkan kebaktian kami ini dan juga kebaktian anak-anak. 生不头的机会，我们也交托在你的手掌中。 Demikian juga kebaktian yang ada di Siantan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 下午的机会，让全部的机会，你的名能够得荣耀。 Demikian juga kebaktian nanti sore, kiranya melalui semua kebaktian ini nama Tuhan dimuliakan. 我们为你的教会祷告， Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. 让你的教会，我们弟兄姐妹们能够做主耶稣好的见证。 Kiranya setiap saudara-saudara kami yang ada di gereja dapat menjadi saksi yang baik, 我们要出去传福音， dapat keluar memberitakan Injil, 让更多我们的家人、我们的朋友、我们的见到的人能够知道、相信主耶稣。 sehingga lebih banyak orang, setiap orang yang kami temui, tetangga kami, keluarga kami dapat mengenal Tuhan Yesus 让他们能够得救， dan memperoleh keselamatan, 不会灭亡。 tidak binasa. 天父，我们也为印尼国家祷告， Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa 求 Indonesia. 你保护这个国家， Kiranya Engkau memelihara bangsa ini. 求你带领总统到这个省长， Kiranya Engkau memimpin dari presiden sampai gubernur, 到这个乡村的头，
sampai kepala desa. 求你给他们敬畏你的心。 Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. 最重要，信主耶稣，弟兄姐妹们能够做好的见证，在这个国家里。 Yang paling penting kiranya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dapat menjadi saksi yang baik di bangsa ini. 带领更多人能够相信主耶稣，做他们的救主。 Sehingga dapat memimpin lebih banyak orang percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. 从以利安到亚切， Baik dari Irian sampai Aceh. 天父，我们也为我们弟兄姐妹们祷告。 Bapa kami berdoa untuk saudara-saudari 你 kami. 知道我们的生活 Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. 有生病，求你一起； Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. 有困难，求你帮助。 Yang mengalami kesusahan kiranya Tuhan menolong mereka. 特别我们要为我们的家人，他们在外岛、外国生活的， Khususnya kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang menjalani kehidupan di luar kota atau di luar daerah. 求你保护他们。 Peliharalah mereka Tuhan. 最重要，他们要仰望主耶稣基督，在他们的生活中。 Yang paling penting kiranya mereka selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. 每天读圣经，每天祷告，做好的见证。 Kiranya mereka selalu setia setiap hari berdoa membaca firman Tuhan menjadi saksi yang baik. 我们特别今天为 Astro 祷告，因为他在今月12号他要到加拿大。 Pagi ini kami khusus berdoa untuk Astro karena pada tanggal 12 bulan ini dia akan berangkat ke Jakarta. 求你带领他的路程， Pimpinlah perjalanannya, 让他能够做好的基督徒。 kiranya dia dapat setia menjadi orang Kristen yang baik. 天父上帝，我们现在要听你的话， Ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. 求你的圣灵感动我们，能够领受你的真理。 Kiranya Roh Kudus menggugah hati kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. 最重要还没有信耶稣，他们可以知道主耶稣，相信主耶稣，接受主耶稣，做他们的救主。 Yang paling penting, yang belum percaya Tuhan Yesus setelah mendengarkan firman Tuhan dapat mengenal Tuhan Yesus, percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. 我们这样祈求、祷告、感谢，是奉主耶稣基督的名。 Kami berdoa, memohon, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. 请坐。 Kita berterima kasih pada Tuhan diberi kesempatan membaca firman-Nya. 我们感谢神，因为他给我们很好的机会来读他的话。 Firman Tuhan adalah kekal. 神的话是永远的， Dan barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan akan mendapatkan hidup kekal. 每一个人假如相信神的话，就会得到永生。 Dan kita sudah membaca dari Kisah Para Rasul pasal 16. 我们已经读了那个《使徒神传》第16章， Ayat 19 sampai 40. 从19节到40节。 Kita akan mendengarkan bagaimana satu kalimat yang paling penting di dunia ini keluar dari mulut Rasul Paulus dan Silas. 我们今天早上要听一个很重要的话，讲出从这个保罗的嘴里。 Dan kalimat yang keluar ini diterima oleh seorang pejabat negara dan mengubah hidupnya dan seluruh keluarganya. 他讲出的话已经被一个 Pejabat negara, 一个官人接受，然后他得救。 dia percaya akan kata-kata ini. 他相信保罗说的话， Dia belum pernah mendengarkan kata-kata seperti itu seumur hidupnya. 因为从来他没有曾经听过这样的话。 Apa kata-kata yang diucapkan Rasul Paulus? 所以保罗说的话是什么呢？ Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, 保罗说，当信耶稣基督， Ju Yesus itu, Tuhan Yesus Kristus, 当相信主耶稣基督， maka engkau akan diselamatkan 你必得救， dan seisi rumahmu juga akan diselamatkan 和你一家人也必得救。 oleh Tuhan Yesus. 主耶稣会救你。 Minggu lalu kita sudah belajar 上个星期我们已经写了， bagaimana Tuhan Yesus memimpin Rasul Paulus dan Silas dan kawan-kawan
上个星期我们学了主耶稣怎么样带领保罗和他的同工和希拉和 ke 他的同工 kota yang bernama Filipi 去到一个城市叫腓立比， mengabarkan Injil Tuhan Yesus 在那边他们传主耶稣的福音， di pinggir sungai. 在一个河边， Dan ada satu wanita yang bernama Lydia. 然后在那边有一个女人是叫李蒂亚， Dia percaya Yesus 她信了耶稣， bersama seluruh keluarganya dibaptis karena sudah percaya Yesus. 和她一家人，因为他们信了耶稣，然后他们接受那个受洗。 Dengan demikian boleh dikatakan gereja pertama didirikan oleh Tuhan Yesus di benua Eropa. 所以我们可以讲，第一的教会在欧洲就是主耶稣建立的， Di 在 Eropa, 欧洲 di rumah Lydia. 就是在李蒂亚的家。 Nah, zaman itu gereja tidak seperti bergedung besar seperti zaman sekarang. 在那个时代啊，教堂不是像我们现在的教堂很大很大。 Kenapa gereja sekarang dibangun besar-besar? 为什么现在的人啊取那个教堂大大？ Kalau kita ke Eropa, gereja di Eropa tuh umurnya sudah beberapa ribu tahun loh. 如果我们去到欧洲，我们看到那边的教堂已经好几千年。 Saya, istri saya dan putri saya Yunis pernah berkebaktian di London. 我们和我们的一个女儿曾经在 London berkebaktian. 兰登聚会过。 Gereja itu sudah berusia lebih dari 1000 tahun. 那个时候，那个教堂已经1000年多了。 Dan gereja di Eropa dan Amerika ada dua bentuk ya. 在欧洲和那个美国，他们的教堂的形象有两种， Ada yang bentuknya menara tinggi ya. 有的他们的形象是用很高的塔， Di atasnya ada salib atau ada lonceng. 然后在最高的那边，他们就放十字架，或者他们放那个 Cung. 钟。 Dan bentuk kedua itu kubah, berbulat 第二 begini ya. 种的形象就是那个圆顶的。 Nah, kubah ini bukan dibuat pertama kali oleh masjid, bukan loh. Kubah itu pertama yang membuat atap kubah adalah gereja. 所以圆顶的形象啊，不是那个回教堂先第一做的，其实是我们教堂先开始做的。 Kenapa gereja menjadi besar-besar di Eropa? 所以为什么在欧洲那个教堂会取到大大呢？ Itu terjadi ketika seorang kaisar Roma dia mengaku percaya Yesus, namanya Konstantin. 那个开始是因为一个罗马的皇帝，他名叫康斯坦丁，开始进入那个基督教。 Kamu bayangkan seorang raja menjadi orang Kristen. 所以我们可以想一想啊，一个皇帝他变成一个基督， Sebelumnya kerajaan Roma selalu membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, membenci orang Kristen. 以前那个罗马的皇帝常常就是很讨厌基督徒，他们杀很多基督徒。 Sekarang kaisarnya yang berkuasa atas seluruh dunia menjadi orang Kristen. 但是现在他的皇帝来进入基督教， Sekarang dia mulai membangun begitu banyak gereja di Eropa. 所以从那个时候他就开始建筑很多大大的教堂在那个。 Gereja itu kamu tahu nggak namanya apa ya? 那个教堂叫什么名？ Gereja Kemenangan. 叫得胜的教堂， Bentuknya sangat besar, 它的教堂是很大， menggunakan begitu banyak uang membangunnya. 花了很多钱来建立。 Membangunnya bukan 1-2 tahun, puluhan tahun kadang-kadang baru jadi satu gereja. 他们花了很多的时间，不是1年2年来建立，但是已经是多。 Ada yang beberapa puluh tahun baru jadi. 有的有几十年才能够建立一个。 Dan kalau kita sekarang ke Eropa bisa mengunjungi gereja-gereja itu masih ada sampai zaman sekarang. 如果现在我们能够去欧洲，我们可以去看这个教堂还有存在。 Tetapi kalau kita membaca kisah para rasul, 但是如果我们读这个使徒神行传， gereja berdiri itu di rumah-rumah orang Kristen. 教堂啊，就是开始在基督徒的家， Siapa yang mendirikan gereja? 所以谁开始教？ Kalau kamu ditanya siapa yang mendirikan gereja ini? 如果人家问你谁建立这个教堂的，
Yang mendirikan pasti Tuhan Yesus. 当然是主耶稣。 Dan Tuhan Yesus berpesan pada Petrus 所以主耶稣告诉彼得， di dalam Injil Matius 16:18, 在马太16章18节， Aku Tuhan Yesus akan mendirikan gerejaku. 主耶稣说：“我耶稣会建立我的教会， Di atas batu karang ini. 在这个磐石 Nah, 上面。 kenapa Tuhan Yesus mendirikan gereja? 为什么主耶稣要建立教会？ Kamu tahu nggak, gereja Tuhan Yesus berdiri itu lebih penting daripada sebuah negara berdiri. 你知道吗？建立一个教会啊，更加重要比我们建立一个国家。 Karena melalui gereja inilah ya orang bisa tahu siapa pendirinya, yaitu Tuhan Yesus. 因为通过这个教会，人家会知道谁建立的人就是主耶稣。 Seperti Indonesia, kalau ditanya siapa yang mendirikan Indonesia, 好像印尼，如果人家问你谁建立印尼的， kita bisa bilang Soekarno dan Hatta, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. 我们可以讲哦，那个是苏卡诺和哈达。 Kalau kita ditanya siapa yang mendirikan gereja 如果我们被人家问谁开始建立这个教会， di rumah Lydia, 就是在利蒂亚的家里开始， Tuhan Yesus. 就是主耶稣。 Dan gereja kalau berdiri, Tuhan Yesus berkata, alam maut tidak bisa menguasai gereja. 主耶稣说，如果主耶稣这教会已经建立啊，那个阴间的权柄啊，不能得胜过他， Karena negara dikuasai alam maut. 因为国家是被这个阴间的权柄掌管。 Banyak negara yang berdiri sekarang sudah runtuh ya. 很多国家在这个世界上的已经没有了， Seperti Uni Soviet. Sudah nggak ada lagi ya. Sekarang menjadi Rusia. Ya kan? 以 Sudah 前是 runtuh. 叫你索菲，现在是叫鲁西亚。 Jadi kita melihat ya bahwa gereja selama-lamanya, tapi negara itu sementara. 所以我们看见啊，教会是永远的，但是国家是暂时的。 Jadi pagi ini kita akan belajar, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. 是意思。 Ya, dan seisi rumahmu. 所以今天早上我们要学习一个题目，是叫当信主耶稣基督，你和你一家人必得救。 Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, 从我们已经读了的那个经节，刚才 kita bisa mempelajari 4 hal ya. 我们可以学习4个事情。 Mulai dari ayat 19第一就是从19节 sampai ayat 24. 到24节， Di sana dikatakan Tuhan Yesus mengizinkan Rasul Paulus dan Silas dianiaya. 那边就是讲到是保罗和上帝批准那个保罗和希拉受那个逼迫。 Kita melihat di ayat 19, 在19节，我们看 ketika tuan-tuan dari gadis kecil ini melihat 当那个一个小孩女的老板看到， mereka ini banyak ya, tuannya bukan satu, banyak tuan yang menguasai gadis kecil 很 ini 多老 melihat 板啊，这个女孩子的老板是很多，他们看到这个女孩子， bahwa gadis kecil ini sudah tidak dirasuki setan, 他们看到这个女孩子没有被那个鬼附的， tidak bisa lagi memberikan mereka keuntungan uang. 所以他们就知道这个女孩子不能帮他们赚钱了， Sehingga mereka marah ya. 他们就觉得很生气， Marah kepada siapa? 很生气，对谁？ Kepada Paulus dan Silas yang sudah mengusir setan dari gadis kecil ini. 所以他们就很生气，对保罗和希拉，因为保罗和希拉已经赶走这个鬼从那个女孩子的身上。 Mereka bukannya percaya kepada Tuhannya Paulus dan Silas, tetapi mereka marah-marah kepada Paulus dan Silas. 他们不是来相信那个保罗和希拉的上帝，翻过来他们生气对保罗和。 Harusnya mereka sadar ya, Tuhan yang disembah Paulus dan Silas lebih kuat daripada setan yang mereka sembah. 其实他们应该知道，那个保罗和希拉的上帝是比他们的那个鬼更加有权力。 Tapi mereka karena cinta uang. 但是因为他们很爱钱， Ini yang bahaya di dunia ini ya, kalau orang cinta uang,
在这个世界上啊，如果我们很爱钱，就是很危险。 Mata kita bisa buta loh. 我们会，假如很爱钱呢，我们的眼好像是瞎掉， Jadi mereka marah dan menangkap Paulus dan Silas. 因为很生气，他们就把那个保罗和希拉抓起来。 Kenapa mereka bisa menangkap kedua hamba Tuhan ini? 为什么他们有能力来抓这个两个上帝的仆人？ Karena jumlah mereka banyak. 因为他们的数目人很多， Mereka mengeroyok dua hamba Tuhan ini 所以很多人对付两个人， dan mereka bawa hamba Tuhan ini ke pasar ya. 所以他们就把保罗和希拉拉到去市场。 Kenapa di pasar? 为什么会在市场？ Karena di pasar ada tentara yang menjaga keamanan kota. 因为在市场那边有兵队，就是照顾那个城市的安全的 Dan 兵队。 mereka memfitnah Paulus dan Silas. 他们就诽谤那个保罗和希拉， Mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin kota, 他们对那个市长讲， kedua orang ini mengacau kota kita loh. 他们说这两个人啊已经打扰我们的城市。 Mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. 他们讲这两个人啊教那个犹大人的风俗， Bertentangan dengan adat kita orang Roma. 就是符合对我们罗马人的风俗。 Nah pada zaman itu memang ya kerajaan Roma sangat benci pada orang Yahudi. 本来以前罗马人他们就是很讨厌那个犹大人。 Dan kalau kita membaca ya di surat-surat Rasul Paulus, Kaisar yang bernama Claudius ya pernah tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal di kota Roma. Kalau membaca apa? Membaca surat 如 Paulus, 果我们读那个保罗写的书信啊，我们知道 Kaisar Claudius 有一个皇帝叫克劳迪斯， tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal di kota Roma. 他不批准犹大人在罗马的城市住。 Mengapa begitu? 为什么？ Karena orang Yahudi hanya menyembah satu Allah 因为犹大人单单敬拜一个神， dan orang Roma menyembah ya begitu banyak Allah 但是罗马人他们拜很多假神， seperti sekarang ya. 好像现在 Orang Kristen 基督徒 hanya boleh punya satu istri. 单单可以有一个妻子， Tetapi ada orang lain mengatakan, oh boleh punya banyak istri. 但是有别种人他们讲哦可以有几个妻子， Yang penting istri kamu kasih kamu izin. 最重要就是你的最大的已经批准你去， Nah istri kan takut dicerai, ya. Dia kasih izin lah suaminya kawin lagi. 所以那个他的太太就怕她老公理她，所以她就批准她老公去再娶。 Yang benar satu istri atau banyak istri? 所以哪一个是对的？可以单单可以有一个妻子，还是有可以很多？ Alkitab mengatakan ya Hawa dibuat dari satu tulang rusuk loh. 圣经讲夏娃是从那个排骨做 Coba. 的， Jadi Adam hanya punya satu istri. 所以夏当单单有一个妻子， Hawa juga hanya punya suatu suami. 夏娃也是单单有一个丈夫， Jadi mana yang benar? 哪一个是对 Orang 的？ Yahudi yang benar atau orang Roma? 所以犹大人的教训对的，还是罗马人教训 Tetapi 对？ orang Roma yang pegang kuasa 但是因为罗马人是掌管的， supaya ajaran Yahudi tidak mengganggu orang Roma, 因为他们不要那个犹大人的教训来打扰他们的教训。 orang Yahudi diusir dari wilayah Roma. 所以他们就把那个犹大人从罗马的地方赶出去。 Orang Yahudi juga kalau pada hari Minggu toko-tokonya tutup loh. 犹大人也是，如果在礼拜天呢，他们的店全部关。 Kalau sekarang kamu ke Israel 如果现在你去到以色列的地方， pada hari Sabat, hari Sabtu, 就是在安息日，就是在星期六， toko-toko mereka tutup loh. 他们的店全部是关的。 Jadi itulah orang Yahudi ya. 那个是犹大， Mereka mempraktekkan firman Tuhan. 他们执行那个神的话。 Jadi tuduhan seperti itu gampang ya diterima oleh orang-orang Filipi. 所以他们这样诽谤那个保罗和希拉，那边菲律宾的人就很容易接受。 Dan kalau kita membaca, pemimpin kota itu membuka baju mereka sendiri dan membuka baju dari Paulus dan Silas. 所以如果我们再读下去啊，那个市
社长啊，他就把他自己的衣服，脱下来. 脱下来，然后也是破裂那个保罗和希拉的衣服， Dan mereka mengambil kayu atau tongkat. 然后他们就拿棍，拿那个树木， Dan kalau kita baca, mereka memukul Rasul Paulus dan Silas dan semua penduduk pun ikut memukul kedua hamba 我们 Tuhan 再 ini. 读下去啊，他们用那个棍啊打保罗和希拉，变成那个，并且那个那边菲律宾的公民也是参加打他们两个， Ini artinya mereka semua ya main hakim, 意思是说他们就是自 berbuat 己 jahat ya, 做很恶的事， tanpa mengadili apa kesalahan Paulus dan Silas. 他们没有先判保罗和希拉的错，他们就用手打他们， Seperti sekarang, 好像现在， kalau kita melihat orang menangkap pencopet ya, 如果我们看到人家抓贼哈， tidak boleh kita ikut memukul dia loh. 我们不可以参加来打他， Berdosa 那个贼 kita loh. 我们不可以随便就参加打那个贼， Apalagi 我们 kalau 会罪 orang ditangkap menjadi pencuri, serahkanlah ke polisi. 如果我们抓到贼啊，偷我们的东西，我们就把它交给警察就可以了。 Kalau ada orang yang menangkap maling dan malingnya dibunuh, itu dosanya luar biasa. 并且如果有人家抓到贼啊，然后他把那个贼杀掉，那个更加糟糕，更加有罪。 Kemungkinan dia hanya curi ayam, 有可能那个贼单单偷鸡一个鸡， gantinya nyawa. 但是他要还他自己的命啊， Apakah adil? 这样公平不公 Nah 平？ ini kota Filipin begitu jahat. 这个菲律宾的城市这么坏， Mereka satu kota laki-lakinya yang ada di pasar ikut memukul Paulus dan Silas. 整个城市的男人在那个市场啊参加来打保罗和希拉。 Dan akhirnya kedua hamba Tuhan ini diserahkan kepada kepala penjara. 然后他们就把这个保罗和希拉交给那个禁主， Supaya dipenjarakan. 他们要这个两个人放在监牢里， Jangan sampai lepas dari penjara. 不要给他们偷走。 Akhirnya kepala penjara ini tidak disebutkan siapa namanya, 后来这个禁主虽然圣经没有写出他的名叫谁， memenjarakan Paulus dan Silas. 他们就把保罗和希拉放在监牢， Bahkan kaki dari mereka berdua itu dipasung dengan kayu. 并且保罗和希拉他们的脚也是他们绑用那个棍用那个树木， Supaya mereka selain dalam penjara nggak bisa lari. 他们要这个两个人不能偷走。 Kenapa diperlakukan seperti itu? 为什么他们这样对保罗和希拉？ Di hadapan orang Filipi, mereka berdua ini penjahat besar yang nggak boleh lepas, kalau lepas berbahaya. 在菲律宾人的眼前，他们认为这个两个人是很坏的人，很恶的人。 Di mata dunia dan di mata setan, 所以在世界上的和那个魔鬼的眼前， barang siapa yang memberitakan Yesus 无论谁，如果传讲关于耶稣的， adalah orang yang paling berbahaya. 他们就认为最危险的人。 Ini pelajaran pertama. 这个是第一的功课。 Tuhan Yesus mengizinkan ya kedua hambanya dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara. 主耶稣批准他两个的仆人受到逼迫，然后被人家放在监牢。 Ini adalah pemenjaraan Paulus yang pertama terjadi. 这个就是保罗纪念最第一的 Kalau 进监牢 kita。membaca di kisah para rasul, dia bukan hanya satu kali di penjara loh. 如果我们读这个使徒神将，他不是单单一次进到监牢， Karena Tuhan Yesus dia dipenjarakan. 因为主耶稣的名，他就受人家抓放在监 Ketika 牢。 dia menulis surat dari dalam penjara, 当有一次他从监牢里面写信的 dia 时候， menyebut dirinya, 他认为他自己， aku dipenjarakan karena Kristus Yesus. 他讲我进监牢，因为耶稣基督。 Zaman sekarang juga banyak ya orang ditangkap, dipenjarakan karena ya Tuhan Yesus loh. 现在的时代也是有很多人被人家抓放在监牢，因为主耶稣。 Dan kita melihat poin yang kedua, 然
然后第二的功课 ayat 25. 25节，在 Pada 25节， tengah malam 在半夜的时候， Paulus dan Silas 保罗和希拉 mereka berdoa. 他们就祷告， Kemudian mereka memuji Tuhan. 他们也是唱歌赞美主。 Biasanya kalau kita berdoa, kita tidak keluar suara, bukan? 平常如果我们祷告，我们是没有出声，不是？ Tetapi saya percaya mereka berdua berdoa dalam penjara dengan membuka suara. 但是我相信他们两个在那个监牢里面祷告开声， Mereka apalagi menyanyi memuji Tuhan dengan suara yang keras. 尤其他们唱歌唱诗，用很大的声来赞美主。 Sekarang saya merasa tidak nyaman ya kalau harus memuji Tuhan dengan memakai masker gitu. 现在啊，我常常觉得很不舒服。如果我唱歌赞美主，用这个口 Ya, kau tahu. 袋。 Coba kamu lihat TV ya, penyanyi ada nggak dia pakai masker nyanyi? 如果你们看电视啊，那个唱歌的人有没有他带那个口袋？ Jadi kita berdoa supaya pandemik ini berlalu ya. 所以我们要多多祷告，让现在的病毒快过去。 Nah, Paulus dan Silas walaupun ya kakinya diikat, 所以这个保罗和希拉虽然他的脚被人绑住， masuk dalam kamar pintunya ditutup, 放在监牢里的房间，然后那个门锁住。 tetapi kamu tahu nggak? 但是你知道不知道？ Lubuk jantungnya nggak bisa diikat. 他的心不能被人家绑， Walaupun tubuhnya penuh luka 虽然他的身体受很多伤， dan mereka dalam keadaan capek dan lapar ya, 然后他们的情况是很累，然后很饿。 tetapi tengah malam mengapa mereka berdoa dan menyanyi? 但是为什么在半夜的时候他们祷告和唱歌呢？ Makanya kalau kita datang ke gereja jangan tidak berdoa, jangan tidak menyanyi. 所以我们来到教会的时候，教堂的时候，不可以没有祷告，没有唱歌。 Khususnya pemimpin kebaktian dia harus yakin ya bahwa lagu yang dia sebut sudah dibuka bukunya oleh setiap orang, baru dia bilang silakan nyanyi. 特别是带领的人啊，他们一定要肯定每一个人在下面坐的已经打开他念出的那个唱诗的号码。 Mari kita menyanyi nomor 249. Diulangi lagi loh, 249. 好像如果带领的讲，我们来打开249首，要讲几次249首？ Kalau melihat di samping nggak pegang buku, nah kasih dia buku ya. 如果你们看到你旁边的人没有拿那个诗歌本，你就马上给 Nggak 他， boleh nggak ada yang nyanyi. 不可以没有唱诗。 Anak kecil pun harus nyanyi. 小孩子也是要唱， Karena gereja dan surga itu penuh dengan pujian. 因为教会和那个天堂啊，常常是满足这个唱诗。 Mengapa mereka bernyanyi? 所以为什么保罗和希拉唱歌？ Saya sudah katakan di tangan Paulus dan Silas ada Injil Matius. 我已经讲过，在保罗和希拉的手中有那个马太福音。 Dan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya menyanyi. 好像主耶稣当他还没有被人家抓在那个格瑟马尼园，他也是叫他的门徒跟他一起唱歌。 Tuhan Yesus tahu beberapa jam kemudian dia akan disalib, tapi dia masih menyanyi. 那个时候他知道，再多几个钟头他就要被人家钉在十字架，他也是在唱歌。 Lagu apa yang Tuhan Yesus nyanyikan? 那时候他唱什么歌呢？ Mazmur 118 diantaranya. 其中一个就是诗篇那个118篇。 Dan Paulus pasti meniru Tuhan Yesus loh. 所以我相信保罗一定是照主耶稣的榜样。 Yang kedua, kenapa mereka berdoa? 第二，为什么他们祷告？ Sudah capek, lebih baik tidur kan? 是不是他们已经很累啊？ Tengah malam badannya sakit ya. 在半夜，可能他们的身体也是。 Mereka berdoa 但是为什么我们祷告？ meniru Tuhan Yesus juga. 一定是照主耶稣的榜 Tuhan 样。 Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan bersuara. 主耶稣在格瑟马尼园开声祷告， Murid-muridnya mendengar ya doa Yesus. 他的门徒听见他祷告的是什么？ Dan Tuhan Yesus di atas salibnya juga berdoa.
主耶稣在十字架上也是祷告，一直祷告。 Kita orang Kristen juga harus seperti Tuhan 我们 Yesus, 基督徒也是要一样了，跟耶稣一样， berdoa di gereja, 要在教堂祷告， berdoa di rumah. 在家祷告， Di sini doa, 在这里祷告， di sana 那 doa, 边也要祷 di 告。 mana-mana selalu 无 berdoa. 论在哪里要常常祷告， Bapak berdoa, 做父亲的祷告， ibu berdoa, 做母亲的祷告， anak-anak berdoa, 做孩子的也祷告， seluruh keluarga berdoa. 一家人要祷告， Itulah agama Kristen. 那个就是基督教哦。 Dan Tuhan Yesus memberikan teladan yang diikuti dengan setia oleh Paulus dan Silas. 所以主耶稣给很好的榜样，保罗和希拉就跟着做。 Walaupun tangannya dikunci, 虽然他的手被绑， kaki dikunci, 脚也是被绑， tapi mulutnya nggak bisa dikunci ya. 但是他们的嘴巴、他们的口不能被人家 Nggak bisa 绑， dikunci dengan masker ya. 不能用这个口罩来绑。 Mereka 来关 berdoa dan memuji Tuhan, 所以在半夜的时候，他们就祷告、赞美主， mengikut Tuhan Yesus. 照主耶稣的榜样做。 Kemudian dijelaskan semua orang di penjara mendengarkan loh mereka menyanyi. 这里我们看解释说，每一个人在那个监牢里就听到他们祷告和唱诗。 Di penjara ada nggak orang menyanyi? 有没有人家在监牢里唱歌的？ Ada nggak? 有没有？ Ada ya. Kenapa menyanyi? 为什么他们唱歌？ Pernah nggak mendengarkan kesaksian orang dalam penjara? 你们曾经有听过人家在监牢里的见证吗？ Tiba-tiba tetangganya ya satu hari menyanyi. 他们有没有人家在监牢见证过他的邻居有一天忽然间一直唱歌？ Ada. 有， Ketika dia pulang dari pengadilan, 就是当他从那个 Pak Ting 法庭 回来 回家的时候， Pak Hakim bilang kamu dibebaskan. 就是当他接受到那个审判者讲你已经自由了， Dia pulang ke dalam tahanan pasti dia nyanyi dong. 当然 Dia 他 senang, dia akan bebas dari penjara. 当然他一定可能再回去那个一起下，他一定很高兴，然后唱歌。 Tapi tidak ada orang di penjara menyanyinya tengah malam. 但是一定没有人家在半夜在监牢里唱歌。 Dikatakan di sini penghuni penjara yang lain mendengarkan nyanyian dari Paulus dan Silas. 圣经说，全部在监牢里的人，他们就听到保罗和希拉他们唱歌。 Ini poin yang kedua ya. 这个是第二的。 Orang Kristen bisa saja tangannya, kakinya dikunci, tapi mulutnya, lubuk jantungnya nggak bisa dikunci. 基督徒虽然我们的手、我们的脚被人家绑，但是我们的口不能被人家绑。 Yang ketiga, 现在第三个功课 ayat 26. 在26节， Dan tiba-tiba 忽然间 gempa besar terjadi 发生了大地震， sehingga penjara itu goyang-goyang ya. 弄到那个监牢摇动啊。 Dan dikatakan bahwa pintu-pintu penjara semuanya terbuka 圣经讲，那全部监牢的门就打开来了， dan semua belenggu mereka itu terbuka juga loh. 全部锁链绑那个全部在监牢里的人也是脱下来。 Kalau kamu baca sejarah dunia nggak ada pernah gempa yang terjadi begitu. 如果你们看世界的历史，没有发生过这样的地震。 Kalau gempa terjadi rumah rubuh dan orang tertimbun mati itu ada. Kalau yang seperti ini nggak pernah ada. 每次发生的是，如果有地震发生呢，很多家会倒下来，然后有人家会死。但是这样的事情不曾有发 Ini 生 bukan 过。 kejadian alam biasa. 这个不是平常发生过的事情， Ini Tuhan Yesus yang sekarang turun tangan. 因为现在发生的就是主耶稣下手， Dia ingin memberikan keadilan kepada kedua hambanya. 因为他要给他两个的仆人公平。 Dan saya percaya gempa itu bukan terjadi di dalam penjara itu saja. Seluruh kota Filipi terjadi gempa. 我相信那个地震不是单单发生在那个监牢，但是
一定是发生在全个菲律宾的城市。 Kalimantan tidak pernah terjadi gempa. 在我们加利曼丹，我们没有经过地震。 Kalau ada keluarga kita yang tinggal di Taiwan, mereka mengalami gempa ya di Taiwan 如 ya. 果在台湾啊，如果我们的家里人有在台湾住，他们一定知道台湾常常会发生地震。 Dan saya pernah mengalami gempa di Yogyakarta. 彼得传道曾经经过是在永嘉的时候， Waktu kami belajar di kampus malam hari, tiba-tiba terasa kenapa nih goyang-goyang begini ya? 有一天当晚上的时候，在读书的时候，忽然间那个家接的一直摇动， Dan kami tahu ini gempa. 然后我们就知道哦，这个是发生地 Cepat-cepat 震， kami keluar dari rumah. 我们就快从家里跑出去。 Ini gempa yang Tuhan Yesus datangkan. 但是现在保罗他们经过的就是主耶稣带给他们的地震。 Alkitab mengatakan semua pintu terbuka, 圣经讲那个全部的监牢门打开来了， semua belenggu lepas. 全部的手链也是打开来了。 Dan ini kejadian mujizat Yesus ya. 这个事情发生就是神迹， Tuhan Yesus itu Allah Maha Kuasa. 就是证明主耶稣是完全的主。 Kalau kamu percaya Yesus, 所以如果你相信主耶稣， tidak ada satu kejadian di dalam hidup kamu terjadi kebetulan ya. 没有一个事情在你的生活发生的是污染的。 Tuhan Yesus izinkan Paulus masuk penjara. 主耶稣批准保罗和希拉进监牢， Sekarang dia mau bebaskan mereka dengan mujizat. 所以现在他要释放他们，通过他的神迹。 Pernah nggak Tuhan Yesus membebaskan hambanya dari dalam penjara? 有没有曾经主耶稣释放他的仆人从那个监牢里？ Kalau kita baca sebelumnya, Petrus pernah 2 kali dilepaskan dari dalam 如 penjara. 果我们读以前还没有这个发生，彼得也是曾经经过2次在监牢， Tuhan Yesus lepaskan dia dari penjara 2 kali. 释放他2次在从监牢里， Bukan dengan gempa. 但是不是通过这个地震。 Tuhan Yesus mengirim malaikat membebaskan Petrus 2 kali 然 loh. 后主耶稣寄天使来释放彼得。 Ini terserah Yesus, dia mau pakai gempa, pakai malaikat, dia bisa bebaskan hamba-hambanya dari dalam 所 penjara. 以全部是随便主耶稣，他要用通过天使或者通过地震来释放他的仆人。 Dan Paulus sekarang dibebaskan dari dalam penjara dengan Silas dengan gempa. 所以现在保罗和希拉就被主耶稣释放，从这个监牢通过那个地震。 Kalau kita menghadapi problem hidup ya, 现在如果我们面对问题在我们的生活上， Tuhan Yesus mau ya membuat kita lepas dari problem 主 itu. 耶稣也是要释放我们从我们的问题啊。 Caranya bisa 他 berbeda-beda. 的方法是怎么样？一定是不一样的， Tergantung Tuhan Yesus. 随便主耶稣。 Nah, kita melihat pelajaran yang kedua. Sekarang pelajaran ketiga. 然后第3的功课， Pelajaran keempat ya, bukan ketiga ya. Ayat 27 sampai 40. 就是从27到14节。 Di situ pelajarannya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, 就是当相信主耶稣基督， engkau akan diselamatkan 你必得救， dan seisi 你 rumahmu. 和你一家人必得救。 Kata-kata ini sebagian kita cantumkan di depan gedung gereja ini ya. 这样的话，保罗所出来的话，我们已经放在我们的教堂的前面了。 Nah, kita melihat ketika penjara itu pintunya terbuka 我们看见当那个监牢的门被打开的时 dan 候， semua belenggu juga terlepas. 当全部的锁链也是打开来的时候， Gempa ini juga membuat semua orang terbangun. 然后这个地震也是弄到每一个人在城市 Bahkan dikatakan 醒来， Kepala penjara juga terbangun. 并且讲这个禁主也是醒来，从他的睡梦中， Dan dia kaget luar biasa ya. 他就很怕，然后吓倒， Karena kepala penjara dia tahu persis penjara itu seperti apa. 因为成为一个禁主，他知道那个监牢是怎么样的， Dia tahu berapa pintu. 他知道有几个门， Dia tahu berapa penjahat di dalamnya. 他知道有几个坏人在里面。 Begitu melihat semua pintu terbuka, semua belenggu sudah lepas. 当他醒来，他看到全部门打开，全部锁链已经打开。 Kita berkata dia mengambil pedang sudah mau bunuh diri. 圣经讲他马上拿他的刀啊，他的剑
见他很想自杀， Kenapa dia mau bunuh diri? 为什么他要自 Karena 杀？ dia lebih baik mati pada saat itu 因为他想他死，那时候他死比较好， daripada nanti orang lepas dia dihukum mati oleh negara Roma. 比过全部那个监牢的人偷走，然后他就被那个罗马政府惩罚。 Waktu itu gelap sekali, tidak ada listrik. 因为是战半夜，那个时候是很黑暗的时候，因为以前还没有电灯。 Dan Rasul Paulus tahu apa yang terjadi loh. 但是这个保罗他知道什么事情发生？ Kenapa dia tahu ya? 为什么他会知道？ Tuhan yang kasih tahu dia. 一定是主告诉他的。 Tadi kamu nyanyi, tadi kamu berdoa. 刚才你已经祷告，已经唱歌， Sekarang teriak keras-keras. 现在你又嚷大大声嚷。 Kamu ini adalah penguasa di penjara ini, bukan siapa-siapa. Kamu ini kepala penjara, bukan dia. 你告诉他你是那个禁主，不是我。 Kamu tahu nggak ya, hamba Tuhan sebenarnya mewakili Yesus menjadi pemimpin tertinggi di dunia loh. 你知道吗？其实做上帝的仆人啊，就是代表耶稣。 Cuy,领导人啊. Kalau di sini ada presiden duduk, ya, hamba Tuhan berbicara, dia harus dengarkan loh kata-kata dari hamba Tuhan loh. 像如果现在有总统在这里坐，听我的道啊，他一定要听上帝的仆人所的道啊。 Karena yang saya katakan bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Yesus loh. 因为我讲出的话不是我自己的话，但是是主耶稣的话。 Paulus gelap tapi dia tahu kepala penjara itu mau bunuh diri. 无论在黑暗的情况啊，保罗知道这个禁主要折杀。 Dia tahu juga gempa itu bukan gempa biasa. 保罗也知道这个地震不是平常的地震。 Kalau gempa biasa, penjara ini sudah roboh. 如果平常的地震啊，一定这个监牢已经倒下来了。 Dia tahu Tuhan Yesus sekarang langsung melakukan mujizat ya. 保罗知道现在主耶稣立刻马上下手做神迹。 Dia nggak berdoa Tuhan Yesus kirim gempa, dia nggak berdoa begitu loh. 本来他没有祷告叫主耶稣去那个地震。 Kalau ditanya sekarang Tuhan Yesus masih bisa nggak berbuat mujizat? 如果现在有人家问主耶稣现在的时代还能做神迹吗？ Bisa, 能， langsung ya. 但是是 Nggak lewat saya, 这件 nggak lewat Paulus ya. 不是通过我，也通过保罗 Tuhan Yesus 的。 langsung turun tangan. 主耶稣直接下手， Paulus tahu itu perbuatan Yesus. 所以保罗知道这一定是耶稣做的， Dia langsung berteriak dengan suara paling keras. 他就用很大的声嚷。 Jangan melukai dirimu. 不要伤害你自己嘛！ Kami semua masih di sini. Wah 我 itu. 们每一个人还在这里。 Wah kalau orang di penjara pintunya terbuka, belenggunya itu lepas, langsung lari loh. 通常如果人家在监牢里啊，看到那个监牢的门打开，然后他的手链、脚链已经断了，他马上一定是逃走了。 Mana ada maling yang mau ditangkap polisi? 哪里有人有贼要被那个警察抓到？ Semua mau lari. 一定他们要快快跑。 Tetapi Paulus bilang kami semua masih ada di sini. 但是保罗对他说：“我们每一个人还留在这里， Kamu tahu nggak? 你知道吗？ Kalau Tuhan Yesus tidak izinkan 如果主耶稣不批准， kita bergerak ke kanan sedikit, 我们动去那个右边一 kita nggak 点， bisa gerak loh. 我们就不能动。 Kamu tahu nggak Tuhan Yesus izinkan kita ke gereja, 你知道吗？主耶稣批准我们来教堂， izinkan kita hidup di dunia ini. 他批准我们在这个世界上活， Itu atas kehendaknya loh. 全部是照他的旨意。 Tuhan Yesus sudah buat gempa, gedung nggak rubuh. 主耶稣已经给地震，但是他的监牢不会倒下。 Tuhan Yesus sudah buka semua pintu penjara, 主耶稣已经打开每一个 sudah 监牢的 buka 门， semua rantai. 已经开每一个的手链、 Tuhan Yesus 脚 tidak 链。 izinkan satu mereka lari dari penjara itu. 但是主耶稣不批准一半个人从那个监牢逃走。 Dari sini kita harus percaya Tuhan Yesus yang kita sembah Allah yang maha kuasa loh. 所以从这边我们就要知道，我们敬拜的主耶稣是全能的主。 Jangan sampai kamu tidak percaya Yesus loh. 所以不知道你们不相信耶 Dan 稣哦。 Paulus saya katakan sebagai wakil Yesus langsung dia beri perintah kepada kepala penjara. 所以我讲保罗成为那个主耶稣的代表，他就马上给那个禁主命令。
Jangan melukai dirimu sendiri. 他命令他，你不要伤害你自己吧。 Kami semua masih di sini. 我们每一个人还有在这里， Tuhan Yesus tidak izinkan satu orang pun lepas dari penjara itu. 因为主耶稣不批准一个人、半个人从这个监牢出去， Dan 逃出去。 kepala penjara menyuruh anak buahnya membuka lampu ya. 然后那个禁主一定是叫他的手下打开开灯， Memang tidak ada yang lepas. 然后他看见真的没有半个人偷走， Dia cepat-cepat lari ke hadapan Paulus dan Silas. 他就马上跑到那个保罗和希拉的面前， Dan sekarang dia berlutut tuh di depan Paulus dan Silas. 然后他在保罗和希拉的面前就跪下来。 Kamu bayangkanlah seorang pejabat loh. Dia adalah 你可以 pejabat 想一 kepala 想 penjara ya. 是一个禁主， Dia adalah pejabat itu Quadrant. 他一个官人。 Dia tiba-tiba datang berlutut di hadapan 突 hamba 然间， Tuhan. 他来到保罗和希拉的面前跪下来， Dia bertanya, 他就问 apa yang harus saya lakukan 他讲我要做的是什么呢？ supaya saya selamat? 直到我会得救。 Aneh ya, Paulus dan Silas bukan bosnya. Kok dia tanya pada dua hamba Tuhan 很 ini? 奇怪的，保罗和希拉不是他的上司，为什么他会来这样问？ Dia pun belum pernah jumpa dengan mereka sebelumnya. 以前他也没有见过保罗和希拉， Dan saya percaya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah gerakan Roh Kudus. 但是我相信他问出的话就是圣灵感动他。 Karena dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 他问的话，他讲我要做什么呢？直到我会得救。 Karena kejadian seperti itu bisa membuat dia mati ya. 因为如果有这样的事情发生呢，其实会带来死亡。 Kalau Paulus tidak berteriak, dia sudah bunuh diri. 如果保罗没有喊着叫他不要自杀，他一定死了。 Kalau dia mati, istrinya jadi janda. 如果他死，他的老婆一定变成寡妇， Anak-anaknya nggak punya bapak. 他孩子一定没有父亲了。 Tuhan Yesus tidak mau ya kejadian ini membuat seorang celaka. 所以主耶稣不要通过这样的事情伤害人。 Masa dia bebaskan Paulus ada orang celaka? Dia nggak mau. 主耶稣不要，因为他要释放保罗和希拉，然后有人家受伤。 Dia ingin Paulus lepas, dia ingin juga kepala penjara itu percaya Yesus. 主耶稣要保罗和希拉的释放，但是他也要这个禁主信耶稣。 Waktu Paulus dan Silas mendengarkan pertanyaan seperti itu, 当保罗和希拉听到这样的问题， mereka langsung menjawab loh. 他们就马上答应他。 Kata-kata mereka berdua sama. 他们两个的答案是一样的， Seperti kalau kita menyanyi ya, kata-kata kita sama kan? 好像我们唱歌的时候啊，我们每个话唱出的就是一样的 Waktu 话。 kita mengucapkan doa Bapa kami, kata-kata kita juga 当 sama. 我们念主祷文的时候，我们是念一样的话，不 Kok 是？ kok bisa ya? 为什么人呢？ Mereka- 保罗和希拉会讲出一样 Mereka 的话， berkata dengan kalimat yang sama. 他们讲出的话完全是一样的， Kita juga harus sama ya. 我们也是要。 Kamu, kata-kata kamu dengan saya sama. 你讲出和我讲出， Nggak ada yang lain. Ya. 不可以不一样的， Kepada orang yang belum percaya 就 Yesus. 是要对他们还没有相信主耶稣的人， Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. 他们两个讲的话是什么？就是当信主耶稣基督吧。 Maka engkau akan diselamatkan. 你和你一家人必得救。 Kata selamat, 得救的话， bahasa Indonesia sering ya, selamat pagi, selamat siang. 在印尼文啊，就是问安的意思哈、早安、午安、晚安。 Kenapa kita rindu selamat ya? 为什么我们很喜欢那个安呢？ Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, 因为当人家跌落那个罪恶的时候， diusir dari Taman Eden, 被上帝从那个伊甸园赶出去， tiba-tiba kita bisa mati loh. 赶出去的时候啊，其实忽然间啊，我们可以死了。 Adam dan Hawa, putra keduanya dibunuh oleh abangnya. 夏当和夏娃他的第二的儿子被他哥哥杀死， Mana mereka pernah bayangkan? 他们从来都没有想过， Tiba-tiba kita bisa kena stroke, ya kan? 忽然间我们也是可以得到那个中风的， Tiba-tiba bisa sakit. 我们忽然间会生病的。 Nah, kata selamat
aman itu kata yang paling penting untuk hidup di muka bumi ini. 所以得救啊，或者这个安啊，就是最重要的话，在这个世界上。 Nah, kata selamat ada hubungannya dengan percaya. 所以这个安啊和那个相信的话有关系。 Kalau kamu salah percaya, kamu binasa. 如果你是信错，你就会灭亡。 Tapi kalau kamu percaya dengan yang benar, kamu selamat. 但是如果你信对了，你一定得救。 Nah, kata percaya ini adalah kata-kata yang orang lain sampaikan pada kita. 所以相信这一句话就是别人告诉我们的， Kita sebelumnya nggak tahu, 以前我们不知道 dan 的， orang kasih tahu kita, 然后别人告诉我 kita 们， percaya kata-kata itu, 然后我们相信那个 kita 话， ikuti kata-kata itu, 照那个话做， kita 我 diselamatkan. 们就得救。 Contohnya, 好像 ada kesaksian nyata. 有一个真正的见证发生， Bapak Pendeta Eliakim Pang, 就是彭牧师， dia memiliki dokter yang baik kepada dia ya. 他有认识一个很好的医生。 Kalau dia 很好心的 mau 对他 ke dokter itu nggak usah ke tempat prakteknya, datang ke rumah 如果他要看医生啊，这个医生讲你就到我家来了， dan gratis lagi loh. 然后不用还钱， Nggak usah bayar ya. 不用付钱的， Langsung datang pasiennya dia sendiri ya. 所以就马上去到他家就看他，那个医生就看他， Dia diperiksa karena susah kencing ya. Kencingnya sedikit-sedikit dan sering. Malam hari dia harus bangun 6 kali. 所以 Gini. 彭牧师的问题就是他时常会在晚上的时候很常会小便， Jadi kalau dia tidur 6 kali dia bangun untuk kencing ya. 所以一个晚上啊，他有6次要醒来去小便。 Dan dokter memberikan dia obat hernia dan sekarang dia tidak terlalu sering bangun waktu tidur. 所以那个医生就给他一种药，那个药有帮忙到他，现在他不会常常醒来小便了。 Yang kedua yang tidak bisa diobati dokter, kakinya bengkak. 但是他也是有第二的问题，那个医生也不能帮他，就是他的脚会肿， Menurut pemeriksaan darah ada gangguan ginjal ya. 然后他就查血哦，照那个查血的那个出来啊，看到他有那个肾的问题啊。问题啊， Nah, jadi kakinya jadi bengkak. 所以他的脚会一点肿。 Nah, Tuhan memimpin kami 但是有一天，上帝带领我们， pada bulan Desember tanggal 29. 就是在12月过去的29号， Kali kedua kami di bulan Desember pergi ke Singkawang ya. 就是在12月那个时候，我们第二次给我们的一家人第一次就去到那个山口洋， Dan kami mengunjungi adik beliau, paman 去到 saya 山 untuk 口 kedua 洋的 kali. 时候，我们就带彭牧师去探访他的弟弟，第二次探访他， Dan dia bercerita pada adiknya kakinya bengkak. 然后他们就谈话，他就跟他弟弟讲他的脚一点肿。 Adiknya sudah umur 80 tahun. 彭牧师的弟弟已经80岁了， Dia sudah 92 ya tahun ini ya. 彭牧师已经要92岁了，现在。 Adiknya bilang, kaki bengkak, gampang obatnya, dia bilang. 然后他弟弟就告诉他，脚肿是很容易的，他的药是很容易找。 Kemudian mereka berbicara dalam bahasa Hakka ya. 然后他们就谈话，用那个客家话谈。 Ternyata orang Tionghoa ada 2 hal tidak boleh terjadi untuk orang tua ya. 在他们的谈话，他们就讲，在华人的看法啊，我们华人啊，不好发生2个事情在我们的 Kalau 身上。 laki-laki kaki nggak boleh bengkak. 他们讲男人啊不好，如果你的脚肿， Kok kamu tahu kaki bengkak? 为什么你知道你的脚肿？ Waktu kamu pakai sepatu, sepatunya terasa sempit itu kakinya bengkak ya 一个 kira-kira. 人会知道他的脚肿，就是当你要穿鞋的时候，你觉得你的鞋很紧了， Nah, 不 itu 能穿， artinya 你知 enggak 道你的脚肿了， nggak sehat. 就意思说你不健康了。 Nah, dari sepatu ya bisa dilihat ya. 所以就从你穿鞋的时候你就知道你。 Kalau ibu-ibu 但是如果女人， biasanya kan nggak pakai topi kan? 通常女人这不是没有戴那个帽子， Kenapa pakai topi? 但是为什么当一个女人要戴帽子的时候， Menutupi mukanya bengkak. 就是当一个女人她的面啊脸肿啊， Kalau- 她就戴帽子，因为她要遮盖她的肿啊。 Kalau laki-laki kakinya bengkak, perempuan mukanya bengkak, bahaya. 所以他们谈话，他讲如果
男人他脚肿的时候就很危险，但是女人如果她的脸肿是有危险。 Orang Tionghoa itu banyak ajaran yang bagus-bagus loh. 所以华人的教导啊，其实是很多很好的。 Dan adiknya bilang sama dia, 所以他弟弟就在家跟他讲， ada obat yang manjur untuk kaki yang bengkak. 有很好的药来医你的脚肿。 Dia tidak pernah dengar, 彭牧师没有曾经 kami 听 juga 过 nggak 的， pernah dengar. 我们也没有听过。 Dia bilang ambil kacang tanah, 他就讲，你拿那个花生、 ambil kacang hijau, 绿豆， rebus dengan bawang putih. 然后把那个两样加上那个蒜米去煮， Dan 用水去煮， makan. 煮到它绵的时候你就拿来吃。 Dia percaya, 所以彭牧师就相信这样的。 kemudian istri saya belikan bahannya untuk dia. 我就因为刚我有去那个市场，我就买那个绿豆和那个花生给他，因为家里有蒜米了。 Dan sekarang dia sudah konsumsi. 他就后来他就马上煮，他就拿来吃。 Nanti kamu tanya dia, kakinya bengkak lagi nggak? 等一下你们可以看啊，问他，他这脚还会肿吗？ Percaya adalah sesuatu berita yang belum pernah kita tahu. 所以相信啊，意思是说我们相信一个消息，我们没有听过的消息。 Kepala penjara nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus 这 Kristus. 个 Ya. 禁主啊，没有听过关于主耶稣基督。 Dan orang yang masuk penjara tidak pernah kasih tahu dia Tuhan Yesus Kristus. 进监牢的人也没有告诉过他关于主耶稣基督。 Hanya dua orang ini yang kasih tahu dia, kalau kamu percaya Tuhan Yesus Kristus, kamu akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan seisi rumahmu. 就是单单这两个人，保罗和希拉告诉他，如果你相信主耶稣基督，你和你一家人必得救。 Sekarang hanya ada satu jalan untuk diselamatkan. 所以现在就是单单有一条路要得救， Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 相信主耶稣基督。 Kenapa? 为什么？ Karena dia mewakili kita menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Satu ya. 因为主耶稣已经代表我们来执行那个神的律法， Wan wan chen chen. 完完全全。 Di dunia ini hanya ada dua agama ya. 其实在这个世界上，单单有两个宗教， Percaya Yesus diselamatkan, 相信耶稣就得救， percaya diri diselamatkan. Percaya 相 diri 信自 sendiri. 己也得救。 Ya. Orang berkata agama itu memberikan kita peraturan-peraturan ya. 人家讲，宗教其实给我们很多规定。 Kamu tahu nggak kalau Tuhan beri kita satu peraturan saja, pasti kita langgar loh, dan kita pasti nggak selamat semuanya. Nggak usah banyak peraturan, satu aja. 你知道不知道？如果上帝给我们单单一个规定，也不要讲很多规定，单单一个啊，我们就不能做到， Pasti 一定的， ada buktinya ya. 有他的证明了。 Adam dan Hawa dikasih satu peraturan saja supaya mereka selamat. 亚当和夏娃，上帝给他们单单一条规定， Peraturan apa itu? 是什么？ Jangan kalian makan buah pengetahuan baik dan jahat. 上帝对他们讲，不可以吃那个分辨善恶的果子。 Kalau kamu makan, 如果你们吃， kamu pasti 你 mati, 一定死， tidak selamat. 没有得救。 Satu. 单单一条， Bisa mereka selamat? 能不能他们得救？ Gagal. 他们失败。 Nah sekarang di Alkitab, 现在在圣经里面， nggak usah bilang yang banyak-banyak, 10 hukum ya. 不要讲很多个那个条。 Ada nggak orang yang tidak pernah melanggar 10 hukum? 但是我们讲那个10条诫命啊，有没有人没有那个？没有。 Tidak melanggar. 没有有没有人全部能够顺服这个 10, nggak 10 bisa. 条诫命？ 10 itu 10 kali 1 loh. 10 kali lebih berat daripada Adam ya. Adam kalau mau selamat 1 aja. Kita diberi 10, mana mungkin. 上帝单单给亚当是1条那个规定，但是现在我们是10倍啊，10条啊，我们哪里能够做得到？ Di Alkitab ada 613 perjanjian lama, perintah yang harus ditaati oleh orang Israel. 在圣经旧约有613个 Peraturan, perintah. 规定、命令，
那个以色列人要做到的。 Paulus dulu percaya loh, kalau saya tatat ini saya selamat. 以前保罗也是一样哦，他相信如果我们做得到啊，那个顺服啊，我一定得救。 Petrus dan kawan-kawan bilang enggak bisa selamat. Mau selamat percaya Tuhan Yesus saja, kamu diselamatkan. 但是彼得跟他的朋友跟他讲，不能，你一定要信耶稣才能够得救。 Kenapa Yesus menyelamatkan kita? 为什么耶稣要救我们？ Dia mati untuk dosa kita. 他已经为我们的罪死， Dia tidak ada dosa. 他自己没有罪， Dia mati dikuburkan, bangkit mengalahkan kematian. 他已经死，被人家埋葬，第3天他已经复活， Dan memberi kita tubuh 他 mulia. 也一定会有一天给我们那个荣耀的身体。 Paulus dulu nggak percaya Yesus. 以前保罗也没有相信耶 Dia 稣的， paling benci orang yang percaya Yesus loh. 并且他很讨厌信耶稣的人。 Semua orang yang percaya Yesus mau dia tangkap, mau dia bunuh. 每一个信耶稣的人，他要抓，然后他要杀。 Sampai satu hari Yesus datang kepada dia. 到有一天，主耶稣自己来到他面前， Dipaksa oleh Yesus percaya Yesus loh. 他被耶稣逼到他相信耶稣。 Dan sekarang Paulus selalu memberitakan tentang Yesus. 后来他常常去到哪里就传扬耶稣， Kemana-mana 无论 dia 他去到哪里， selalu bilang kepada orang tentang Yesus. 他就告诉人关于耶稣。 Dan kepala penjara itu 所以这个禁主， setelah mendengarkan kata-kata itu, 当他听了这样的话， Roh Kudus menggerakkan dia. 圣灵就感动他的心， Dia percaya kepada 他 Tuhan 相 Yesus 信 Kristus. 了主耶稣基督。 Bahkan dikatakan Alkitab, Paulus dan Silas mengabarkan firman kepada keluarga dia. 变成那个圣经讲啊，保罗和希拉传那个神的话给他一家人， Dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. 他就带保罗和希拉去到他家， Dan Paulus dan Silas menceritakan Yesus kepada seluruh keluarganya loh. 保罗和希拉，然后就传关于耶稣给他全家人。 Karena Paulus bilang, kamu percaya seisi rumahmu akan diselamatkan. 因为保罗跟他讲，你相信和你一家人相信，就你一家人会得救。 Begitu sampai di rumah, 当他们到这个禁主的家的时候， dia bilang sama istrinya, 这个禁主就对他太太讲， kalau bukan karena dua hamba Tuhan ini, 一定他跟他太太讲，如果不是因为这2个神的仆人， saya sudah mati. 我一定死了。 Yang pulang tuh bangkai. 一定不是我回来的， Mayat 但 yang 是 pulang. 我的死手回来的。 Tapi karena mereka berdua 但是因为这2个人， dikirim Tuhan Yesus Kristus. 主耶稣基督寄来的人， Saya percaya Tuhan Yesus Kristus. 我已经信了耶稣基督。 Dia tuh pejabat loh, kepala penjara tuh nggak orang yang lungai-lungai begini, loh, tegas ya. 成为一个禁主，他是一个官，他一定是讲话是很有力量的。 Kalian semua dengar baik-baik 一定他跟家人讲，你们全部要好好听， tentang Tuhan Yesus yang mau disampaikan oleh dua hamba Tuhan 你 ini. 们要好好听这个2个上帝的仆人。 Sekarang juga loh, kalau kamu ke gereja, 同样，现在如果你们来教会， dengar baik-baik 要 firman 好 Tuhan. 好听神的话， Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita. 因为就是单单那个才能带我们得 Alkitab 救。 mengatakan 圣经说， seluruh rumahnya percaya 他全家人信了， dan mereka membasuh luka-luka Paulus dan Silas ya. 然后他们就把那个保罗和希拉的受伤医治洗干净来。 Kamu bayangkan ya, tubuh penuh luka masih beritakan Injil. 我们可以想一想啊，保罗和希拉受了很多伤，还要再传福音。 Sekarang kita sehat-sehat, kok nggak kabarkan Injil? 现在我们有很健康的身体，为什么我们不传圣经？ Malu kita. 我们羞耻。 Dan kita lihat setelah mereka percaya, 后来我们看，当他一家人信了耶 Alkitab 稣， mengatakan ya, 圣经说， mereka semua bergembira. 他们全部就很高兴。 Kalau kamu mau keluarga kamu bergembira bahagia, 如果你要你一家人有幸福、有高兴、有高兴， percaya Tuhan Yesus 要 Kristus. 相信主， Nggak ada cara lain. 没有别个方法。 Akhirnya seluruh keluarga itu dibaptis. 后来这全家人就受洗。 Dan Alkitab mengatakan, 圣经讲， kepala penjara ini memberi Paulus dan Silas makan ya. 这个禁主就给保罗和希拉吃东西。 Setelah pelayanannya selesai, 当他们侍奉好的时 dan 候， akhirnya mereka kembali ke penjara. 他们就倒回去那个监牢。 Keesokan harinya,
过了一天就是明天了， Peristiwa ini menggembarkan kota Filipi ya. 这个事情就传到菲律宾的全侧， Pemimpin kota menjadi takut 然后那个菲律宾的社长就觉得很怕， dan mereka mengirim anak buah kepada kepala penjara. Coba lepaskan mereka berdua. 这个社长就差派他的下手去到监牢，叫那个禁主释放这个两个人，就是保罗和 Harusnya Paulus dan Silas bilang, Kamsia, kami sekarang bebas ya, ayo bebas. Harusnya kan begitu kan? 当保罗和希拉听到这个下手讲社长叫他们释放，本来他们又马上就觉得很高兴啊，要感谢他们。 Tapi ternyata enggak loh. 但是保罗和希拉没有。 Paulus bilang sama kepala penjara, 保罗对那个禁主讲， pemimpin kota itu sudah berbuat salah. 他讲这样做啊，这个社长做错了。 Kami berdua nih warga negara Roma. 我们两个啊是罗马的公民， Masa kami ditangkap digebukin tanpa diadili? 没有理由我们被他抓，然后没有审判，我们就把我们打了。 Mereka bukan pemimpin, mereka tuh preman penjahat itu, pemimpin kota itu. 所以保罗是说啊，那个社长啊，其实是很坏的人啊，不是一个社长来的。 Pemimpin harus pegang hukum. 其实成为社长，他要知道律法， Nah, hukum itu menjadi pegangan pemimpin. 所以成为领导人啊，他一定要很知道律法的。 Dan Paulus sebagai orang yang terpelajar dan Silas dia tahu hukum loh. 所以因为保罗和希拉他们是很有学问的人，他知道律法的。 Paulus dan Silas bilang, suruh mereka yang datang bebaskan kami. 所以保罗就对这个金父讲，叫那个社长来释放我们。 Kenapa dia seperti itu? 为什么保罗会这样讲？ Karena mereka berdua masuk penjara bukan karena mereka berbuat jahat. 因为保罗和希拉知道他们两个被人家放进监牢，不是他们的错， Tidak boleh bebas ya dengan diam-diam seperti itu. 所以他不要这样安安静静就释放了。 Dia ingin ya pemimpin kota yang datang yang membebaskan mereka. 所以保罗要这个社长自己来释放他们， Supaya orang di kota itu tahu mereka berdua bukan penjahat. 要使到这个城市的人知道他们两个不是坏 Karena 人， disebarkan mereka ini mengganggu kota Filipi. 因为他们以前已经被诽谤啊，他们是传那个犹大人的风俗， Mengganggu kota 已 Filipi. 经很打扰那个城 Kami 市。 bukan mengganggu kota Filipi. 所以保罗要证明他们不是来打扰这个 Kami 菲律宾 ingin menyelamatkan kota 保 Filipi. 罗要证明他以色他们来到要来救这个菲律宾的人。 Saya percaya tidak pernah orang lepas dari penjara, gubernurnya yang datang bebaskan dia, nggak 所以 ada. 我相信啊，没有一个人从那个监牢释放啊，要他的县长来释放他 Ada 们。 nggak orang lepas penjara Pak Jokowi datang jemput dia kan? Nggak ada kan? 有没有人家从监牢要释放的时候要那个总统来释放他？ Nggak ada. 没有。 Nah ini pemimpin kota datang ya membebaskan kedua hamba Tuhan ini. 所以听到这样的答案啊，这个社长就自己马上来到那个监牢来释放他们。 Artinya orang Kristen 意思是说，我们成为那个基督徒， bukan hanya harus tahu Alkitab, 不但我们要知道圣经， harus juga tahu hukum loh. 我们也要知道律法。 Kita hidup di Indonesia, kita harus tahu hukum 我 Indonesia. 们活在印尼，我们要知道印尼的律法。 Paulus warga negara Roma, 保罗其实是那个罗马的公民， dia tahu Alkitab, 他知道圣经， dia tahu Injil Tuhan Yesus, 他知道主耶稣的福音， dia juga tahu hukumnya 他也 Roma. 知道罗马的律法。 Karena itu kalian yang masih muda, 所以你们还年轻的人，现 belajar 在 baik-baik ya di sekolah ya. 要好好念书，在你的学校， Belajar dengan nilai paling tinggi. Ya. 你们要好好读书，拿到很好的成色， Belajar bahasa asing juga loh. 要写很多文。 Sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 今天因为彼得传道叫我试试用那个华语来 Jangan 翻译我。 komplain ya. 你们不可以讲哇很难听哦，我听不懂啊。 Belajar. 但是我们要写， Lama-lama pasti bisa bahasa Mandarin. 久久我们听，我们可能会
学到。 Dengan bahasa Mandarin kamu bisa ke Taiwan, ke Hong Kong, ngomong bahasa Mandarin. 如果我们能够讲华语，我们比较容易啊，去到好像台湾、香港还是哪里。 Bukan untuk gagah-gagahan. 我们谢不是我们要来，表给人家看的。 Omen很厉害, ha? Lihai, ya. Kita mau kasih tahu, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. 我们写很多文，就是因为我们要告诉人要信耶稣基督，你必得救。 Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Jawa? 我们要讲这个话，你要信耶稣基督，你必得救。在爪哇话是怎么样讲的？ Dalam bahasa Teochew, ya? 在潮州话是怎么 Gimana 样讲的 ngomong, ya? Bahasa Ahe, ngomongnya gimana? 这个话要在阿黑话怎么样讲？ Kita harus tahu. 我们一定要学。 Akhirnya mereka lepas, 后来保罗和希拉就被释放了， wali kotanya datang bebaskan mereka, ya? 那个市长自己来放他们。 Kalau zaman dulu ada TV itu, wah sudah viral loh. 如果以前有电视一定每一个人看了。 Akhirnya mereka kemana? Ke rumah Lydia. 后来呢，他们就去到利蒂亚的家， Karena itu gereja loh, rumah Lydia 因 adalah 为在 gereja. 利蒂亚家是成为教堂了。 Mereka bertemu dengan orang-orang yang percaya di situ 他们就跟那边的信徒见面， dan mereka menyampaikan firman kepada orang di situ. 他们就教他们神的话。 Akhirnya mereka meninggalkan kota Filipi. 后来他们才离开那个菲律宾， Kemana? 去到哪里？ Ke Tesalonika. 去到 Tesalonika. Tesalonika Kota berikutnya. 就是另外一个城市。 Kita bisa tarik 3 hal. 所以从这里我们就可以看见3个事情。 1. 第一， Sudah belum kamu percaya Yesus? 你信了耶稣吗？ Dia tunjuk lu satu persatu lu. 他就是指每一个人， Dia tunjuk kepala penjara. 他指那个禁主， Kamu kepala penjara. 你成为禁主， Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. 相信主耶稣基督吧。 Saya harap kita semua sudah percaya, ya. 我希望我们每一个人已经信了耶 Yang 稣。 kedua, kepala penjara bilang, saya percaya. 那个禁主讲我相信， Belum cukup, 不够， ada rumahmu, 他还有家人， ada istrimu, 还有太太， anak-anakmu. 有孩子， Mereka kan nggak di penjara. Di mana mereka? Mereka di rumah. 他们没有在那个监牢那边，他的家人一定是在家。 Dia bawa hamba Tuhan ke sana untuk mengabarkan Tuhan Yesus. 所以这个禁主就带这个2个上帝的仆人去他家来传福音给他 Kalau 们。 kamu sudah percaya, 所以如果你们已经信了 di 耶稣， rumah kamu cek ada nggak anak kamu belum percaya, cucu belum percaya. Cepat-cepat kasih tahu mereka tentang Yesus. 所以你们一定要在你们的家里检查你的孩子或者你的谁在家还没有信耶稣，你们就快把 Karena 福音 Yesus 给他 ingin 们。 menyelamatkan kita dan seisi rumah 因 kita. 为耶稣不是单单要救我们，他要救我们整家人。 Saya percaya di sini banyak yang sudah punya anak, menantu, cucu, ya. 我相信坐在这里的一定有很多有孩子了，有孙子了。 Jangan lupa kasih tahu mereka tentang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 告诉他们要来信耶稣基督。 Yang ketiga, 第三的， jangan lupa Paulus dan Silas 我们不可以忘记保罗和希拉， diutus oleh Tuhan Yesus 就是被主耶稣差派的， melalui gereja Antioquia 通过那个安地亚的教会， dan mereka melakukan 5 hal. 他们2个已经做了5样事情。 Yang satu, 第一， mereka taat. 他们顺服， Disuruh jangan ke Asia, ke Eropa, mereka taat. 上帝跟他们讲不要去到 Yaco. 亚洲，他们，但是去到那个欧洲，他们就顺服。 Yang kedua, tengah malam mereka tetap tekun berdoa dan 第 bernyanyi. 二，他们全老，无论半夜，他们一直全老祷告和唱歌。 Yang ketiga, 第三的， mereka itu satu, bersatu, tidak pernah terpecah. 他们就是同心，他们不成，没有， Tidak berbeda pendapat. 他们常常是同心的。 Mereka tahu tugas mereka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. 他们知道，他们这任就是要传主耶稣。 Dengan suara yang sama, mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. 他们用同样的话告诉那个金主，相信主耶稣基督吧。 Itu yang ketiga. 所以第三个就是同心， Yang keempat, 第四的 tetap bersemangat.
他们两个保持那个精神， Walaupun dalam penjara, 虽然他们是在监牢里面， mereka tetap bisa memberitakan Injil. 虽然他们还是在监牢里面，他们还是能够传福音。 Yang kelima, 第五， mereka bukan hanya ya tetap bersemangat, ya, 不 tapi 但他 mereka 们保持那个精神， mereka tidak pernah berhenti memberitakan Injil 他们不停传福音， kepada kepala penjara, kepada semua isi rumahnya. 传给这个禁主和他的一家人。 Mereka lakukan 5 hal ini. 所以这个5样事情他们已经做到了。 Tuhan Yesus lakukan 2 hal. 然后主耶稣就做2样事。 Satu, 第一， membuat kepala penjara dan seluruh rumahnya percaya 主 Yesus. 耶稣做的第一就是带领这个禁主和一家人悔改， Percaya Yesus. 悔改，然后相信耶稣。 Yang kedua, 第二， kita lihat tuntunan Yesus. Yesus memimpin kedua hambanya dari Filipi sekarang ke kota Tesalonika. 第二，主耶稣然后就带领他2个的仆人从这个腓立比去到那个帖撒罗尼迦的。 Artinya Tuhan Yesus menyediakan semua yang mereka perlukan. 意思是说，主耶稣准备全部他们需要的。 Kalau kita membaca surat Filipi, 如果我们看腓立比书， Paulus berterima kasih pada Tuhan untuk gereja Filipi. 保罗感谢神，因为这个腓立比的教会。 Waktu Paulus menulis surat Filipi, 当保罗写信给腓立 dia 比的 tidak 教 sebut 会， dirinya rasul loh, nggak sebut 他 loh. 没有认为他自己是使徒， Dia tidak sebut. 他 Ya. 没有讲他是使徒。 Kenapa? 为什么？ Karena gereja Filipi tidak pernah meragukan Paulus itu rasul. 因为腓立比的教会不相信保罗是使徒， Seperti gereja Tesalonika, mereka ragu Paulus itu rasul 好 atau 像 enggak. 是撒罗尼迦的教会，他们不相信保罗是那个使徒。 Dan mereka selalu mengirim uang pada Paulus. 谁？ Gereja Filipi. 腓立比的教会常常寄那个奉献给保罗， Mereka tahu Paulus kalau pergi mengabarkan Injil perlu uang kan? 因为他们知道保罗如果有出去传福音，要需要钱， Paulus bilang terima kasih Tuhan untuk persembahan gereja Filipi. 所以保罗对上帝讲：感谢你，因为这个腓立比的教会 Memberikan persembahan. 给我很多奉献， Bukan karena Paulus mata duitan. 但是不是因为保罗是很爱钱的， Karena dia pakai uang itu 但是保罗用这个奉献的 untuk 钱 mengabarkan Injil. 来传福音， Untuk mendirikan gereja. 来建立教会， Sehingga ada hasilnya. 所以他们就能看到那个结果。 Paulus bilang hasilnya itu ya yang membuat kalian harus gembira. 所以你们保罗讲，如果你看到那个后果，你们又高兴。 Persembahan kita ada nggak hasilnya? 现在我们的奉献有没有它的后果？ Ada nggak? 有没有？ Kenapa kita selalu suruh orang baru datang berdiri? 为什么如果有新来的、第一次来的，我们常常叫他们站起来一下， Karena mereka itu belum pernah ke gereja. 因为他们是第一次来，可能他们没有来过。 Kok bisa ke gereja? 然后为什么他们能够来到？ Kalian yang ajak. 一定是你们带的。 Kenapa kalian ajak? 为什么你们带他 Karena 来？ hamba Tuhan selalu bilang, ayo ajak keluarga. 因为上帝的仆人讲，你们要带你们的家里人来。 Kalau mereka bisa datang, 如果你们的家人能来， bukan karena kita hebat ya, 不是我们的厉害， Tuhan Yesus bekerja. 但是因为主耶稣做工， Memberi buah. Nah, 给我们他的效果。 kita hanya bisa menanam, 我们单单能够种， menyiram. 我们染水， Tuhan Yesus yang memberi 但 pertumbuhan 是主耶稣给我们那个增长， dan buah. 还有他的活着。 Tahun 2022, 在这个年，2022年， saya harap kalian membawa keluarga ya, percaya 希 Yesus 望 ya. 你们每一个人带你们的家里人来相信耶稣。 Anak cucu menantu cicit bawa ke sini ya. 你的孩子、你的孙子、你的媳妇、你的女婿，全部带来。 Kalau sudah percaya Yesus, 如果你信了耶稣， senang. 就很高兴， Nah, di situ ya kepala penjaranya senang. 好像这个禁主他 Bukan 很高 berarti 兴， nggak ada masalah.
我们很高兴信了主，不是说就没有问题， Jadi orang Kristen, oh nggak ada masalah, nggak ada sakit, bukan. 不是说我们成为了基督徒就没有生病了，没有问题，不是。 Tuhan izinkan masalah terjadi, 上帝会批准我们面对问题， Dia akan bebaskan kita dari masalah itu. 但是他一定会帮忙我们出去从这个。 Pagi ini kita sudah belajar 4 hal. 所以今天早上我们写了4个事情。 1. 第一， Tuhan Yesus mengizinkan Paulus dan Silas dianiaya. 主耶稣批准保罗和希拉受逼迫。 Yang kedua, 第二， mereka di dalam penjara meniru Tuhan Yesus. 在监牢里，保罗和希拉照主耶稣样来做， Menyanyi, 唱歌、 berdoa 祷告， seperti Yesus ya. 照主耶稣的样做， Menyanyi di ruang atas, berdoa taman Getsemani, berdoa di salib. 好像主耶稣在那个高楼的，他也是 唱 唱 歌. 歌，在哥斯曼尼然后在十字架上也是唱歌。 Yang ketiga, 祷告第 Tuhan 三， Yesus kirim gempa. 第三个功课，主耶稣给那个地震， Tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. 这个地震从以前，然后后来也没有发生。 Gempa itu membuat rumah runtuh, tapi ini membuka pintu 平 penjara. 常地震会带来那个人家的家倒下来，但是这个没有， Tidak ada satu orang mati, 没有 tapi 半个人死。 ada kepala penjara dan seluruh rumahnya 翻过来 diselamatkan. 有那个禁主和一家人得救。 Tuhan Yesus menyelamatkan Paulus dan Silas, dan dia juga tidak mencelakakan yang lain ya. 通过这个地震，主耶稣救了保罗和希拉从那个监牢出来，但是他也没有伤害到那个禁主。 Kalau sampai orang celaka, 如果主耶稣， bukan kalau sampai orang 如果 celaka, 有人会受伤， itu salah sendiri ya. 那个是他自己的错。 Ya, kalau ada orang Kristen ya celaka, itu salah sendiri. 如果有基督徒，他会有得到受伤，是他自己的错。 Salahnya apa? 什么错？ Hari Minggu nggak mau ke gereja, 好像礼拜天不要来敬拜主， tidak mau baca Alkitab, 不要读圣经， tidak mau berdoa. 不要祷告。 Nah, kalau dapat masalah, salah 面 sendiri. 对问题就自己的错， Harus bertobat. 要悔改。 Yang terakhir, 最后， percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. 第四个点，最后， Engkau akan 耶稣基督 diselamatkan 你必得救， seisi rumahmu. 你和你一家人。 Kita berterima kasih pada 我 Tuhan. 们感谢神， Mari kita berdoa. 我们进入祷告。我们在天上的父， Bapa kami yang di surga, 我们感谢你 kami mengucap syukur 能够 kepadamu 听你的话， dapat mendengarkan 怎 firman. 么样主耶稣 Bagaimana Tuhan Yesus 已经带领保罗跟希拉 telah memimpin Paulus dan Silas 进到监牢， masuk penjara, 带领这个监牢长相信主耶稣。 akhirnya memimpin kepala penjara percaya Tuhan Yesus. 他不是一个人相信，他全家人相信。 Bukan dia sendiri saja yang percaya, tetapi seisi keluarganya juga 在他的 percaya. 家里现在有一个教会， Sampai akhirnya di rumahnya berdiri gereja. 天父求你帮助我们， Bapa, kami mohon pertolonganmu. 我们每个人要信耶稣， Kiranya setiap kami percaya Tuhan Yesus. 我们也要带我们的家里的人信耶稣。 Kami juga mempunyai kemauan untuk membawa setiap anggota keluarga kami 如果我 Tuhan 们没 Yesus. 有告诉人家耶稣， Jikalau kamu tidak memberitakan tentang Yesus, 人家不会知道耶稣。 pastilah orang tidak akan tahu tentang Tuhan Yesus. 求你帮忙我们， Tolonglah kami Tuhan, 帮忙你的教会， tolonglah gerejamu Tuhan. 有一天能够差派宣教士出去传福音。 Kiranya pada satu saat gerejamu dapat mengutus misionaris untuk keluar memberitakan Injil. 像安提阿的教会差派保罗跟希拉出去传福音， Seperti gereja Antioquia yang mengutus Paulus dan Silas keluar memberitakan Injil. 在很多城市，主耶稣的教会能够主耶稣成立起来， Sehingga sampai banyak kota dapat didirikan gereja Tuhan Yesus. 这个是最重要的工作。 Ini adalah pekerjaan yang paling penting Tuhan. 求你帮忙我们， Tolonglah kami Tuhan, 求你带领我们， pimpinlah kami. 求你赦免我们的罪， Ampunilah dosa-dosa kami. 用耶稣的宝血洗净我们的罪。 Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah 奉 dosa-dosa 主 kami. 耶稣名祈求感谢， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, mengucap syukur. 阿门。 Amin. Mari kita berdiri.
我们经历 Pujian yang terakhir 249. 最后的诗歌就是249首。 249. 249首嘅。 Setelah pujian ini kita akan menerima doa berkat dari pendeta Eliakim Pang. 我们唱诗249首，我们唱完这个诗歌，我们请彭牧师上台来给我们祝福。 249. 249。 Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku, jantungku bersuka cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena Dia menuntunku. Ku mau memegang tangannya, senang ikut melangkahnya. Suka duka dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, yang lalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena ternyata是个人人争吵，是个良书有圣经里面所应许祝福。当然，我做耶稣基督恩惠，全父上帝慈愛，聖靈的感觸與交通，常常與眾吹眾們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。相信咪多山飛，能去上帝，佢即刻嚟創一個最後嘅小詩歌，因主師父。